Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersiaran dalam Kalender Jenayah edisi 9 Mac 2018. Nikmat hanya seketika, merana selama-lamanya. Silap hari bulan, terus KO. Penggunaan dan penjualan ubat kuat atau ubat perangsang seks tiada kesudahan. Bagaikan tidak gentar dengan undang-undang, masih ramai yang menjualnya. Ada penjual lagaknya bagaikan doktor. Apabila memaklumkan jika ada penyakit, pandai-pandailah ambil ikut sukatan sendiri. Mak Langgak redah caukit dan terbukti ada sekurang-kurangnya 7 penjual di sekitar kawasan berkenaan menjual barang terlarang dan berbahaya ini. Ikuti pendedahannya. Nafsu kata hai, kubung panggil mai. Hampa tahu tak tentang apa? Ni aku nak bagi tahu. Ubat kuat ni dan barang-barang seks ni, kalau tak ada permintaan, tak adanya kat coket tu. Ini ramai je jual. Aku tengok selama je ada kau jual. Tempat gelap ada, terang pun ada. Haram jadah sungguh. Hampa layan video ni. Ada botol kecil tu yang RM10 pun ada, tapi tak kuat. Kena pakai pun. Ya, perempuan ni orang dulu, kalau orang lama dia pakai ni je, 2 botol ni je. Pasal dia orang dah tahu kan, orang dulu dah pakai. Tengok ni, ni biasa je. Sekali batu. Isu medis dulu. Dulu pasaran ada yang mahal, ada 30, ada boleh jual 25. Kalau stok tak ada, ni raya ni. Ada 15, ada stok tak ada. Kita takutnya ada lemah jantung je. Lemah jantung dah tinggi ni. Boleh ambil lemah jantung tapi jangan banyak lah, buat separuh. Berapa ramai dah out di ubat kuat ni? Itu pun ramai tak sedang lagi. Masih beli juga. Terang-terang bahaya. Dah, dari mana dia pun dapat? Orang kita pergi beli juga. Hat bos cecayak dalam ayam pun ada. Haram jadah sungguh. PBT tak mau bantlas ke? Bukan je pun. Pergilah tengok sikit. Kementerian yang berkaitan pun jenguk-jenguk lah sikit lah. Jenayah, penjamun, penjengok. Hampa jaga. Aku duk perhati ni. Lelaki berusia 53 tahun ditemui mati tergantung di hotel bajet di Taman Bandar Baru, Sungai Petani pada 8.30 malam 4 Mac lalu. Susulan kejadian itu, 3 lelaki yang juga rakan mangsa ditahan dan direman. Manakala kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan. Mangsa yang berasal dari Kajang Selangor ditemui mati tergantung oleh pekerja motel yang masuk ke bilik bagi memeriksa keadaan mangsa selepas mendengar bunyi pergaduhan. 2 rakan mangsa tergesa-gesa keluar dari bilik itu dan terus menghilangkan diri. Kita bersama Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Saifi Abdul Hamid untuk mengulas lanjut kes itu dan ikuti rangkuman Kalender Jenayah minggu ini. Kes bunuh yang berlaku pada 4 bulan 3 lebih kurang malam, waktu malam. Jadi bila pihak polis sampai di tempat kejadian di sebuah bilik di tingkat 3 ya, terdapat satu lelaki bangsa India terbaring di dalam bilik lah. Di ruang bilik tu di atas lantai mozaik ya. Jadi kita terus panggil pihak ambulan, pihak hospital yang telah disahkan oleh staf perubatan telah meninggal dunia lah. Jadi lanjutan daripada bukti-bukti dan siasatan awal yang kita telah jalankan, pihak polis terus ni dapat mengesan dan menangkap 2 lelaki India
dalam tempoh tak sampai 2 jam ya. Kemudian susulan daripada siasatan dan hasil maklumat, kita esokkan harinya kita dapat tangkap seorang lagi lelaki India. Jadi jumlah semua 3 orang lah. Sebab kematian kita dapati punca disebabkan kesan hentakan lah di bahagian badan dan juga kepala lah, hasil daripada pemotong yang dijalankan. Jadi kita juga menangkap 2 pekerja hotel tersebut untuk membantu siasatan dan juga atas kesalahan immigration lah, iaitu 2 lelaki pekerja iaitu Myanmar lah. Kita tahan untuk siasatan lanjut ya. Jadi barang-barang bukti juga kita telah rampas untuk membantu siasatan kita. Jadi kita anggap kes ni selesai lah dengan tertangkapnya suspek mana yang telah saya nyatakan tadi lah. Jadi saya mengucapkan terima kasih lah kepada pihak awam yang telah membantu, dan kita mengalukan segala kerjasama yang telah diberikan. Jadi tindakan ini, hasil daripada tindakan itu terus kita menangkap dalam tempoh tak sampai 24 jam lah. Jadi itu saja, terima kasih. Sungguh keji dan tidak senonoh, itu kata Muhammad Syazwan Muhammad Jelani, 27 tahun, berhubung seorang lelaki yang melakukan onani di hadapan ibunya sewaktu berada di dalam lift. Menurutnya, perkara itu membuatkan ibunya trauma untuk keluar bersendirian. Dalam kejadian jam 4.40 petang Selasa, ibu Syazwan berusia 53 tahun mengalami detik cemas apabila menerima gangguan seks daripada lelaki tidak dikenali sewaktu menaiki lift di sebuah pasarpuri di Ampang Jaya. Difahamkan lelaki berkenaan sebelum ini pernah melakukan perbuatan sama terhadap penghuni pasarpuri berkenaan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Hamzah Alias ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian itu, dan siasatan lanjut dilakukan mengikut Seksyen 377D Kanun Kesisaan kerana melanggar kesopanan. Berang kerana teman wanitanya ditahan, seorang lelaki naik angin dan membaling botol air sambil mengeluarkan kata-kata kesat terhadap anggota imigresen yang melakukan ops ikrar di luar sebuah pusat hiburan di Jalan Transfer Georgetown awal pagi Rabu. Tindakannya itu mengundang padah apabila dia turut dicekup serta diangkut menaiki lori sebelum dibawa ke pejabat Jabatan Imigresen Malaysia Pulau Pinang di Seberang Jaya. Dalam operasi jam 1 pagi itu, seramai 16 wanita yang bekerja sebagai GRO ditahan Imigresen Pulau Pinang. Mereka yang leka melayan pelanggan bertempiaran melarikan diri selepas menyedari kehadiran anggota imigresen, dan ada juga yang cuba bersembunyi di sebalik tangga. Ketua Bahagian Penguatkuasa Imigresen Negeri Kuaja Banti Navas Muhammad Hanis berkata, seramai 16 wanita warga negara Vietnam dan Nigeria serta 2 lelaki masing-masing dari Myanmar dan Thailand ditahan dalam operasi terbabit. Polis mengesahkan wanita menampar dan menggari 2 lelaki dipercayai warga India dalam video yang tular di Facebook sejak Isnin adalah anggota pasukan sukarelawan polis PVR. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Tiew Hock Poh berkata pihaknya menerima maklumat mengenai video berkenaan yang membabitkan anggota polis. Siasatan terhadap video yang disebarkan di laman sosial itu mendapati wanita berkenaan adalah anggota PVR Daerah Seremban. Bagaimanapun, kejadian berkenaan berlaku di sebuah restoran di Mantin Nilai. Kes berkenaan dirujuk dan disiasat oleh Polis Daerah Nilai. Video berdurasi 1 minit 37 saat itu memaparkan anggota wanita terbabit menampar dan menggari lelaki dipercayai warga India sambil disaksikan oleh beberapa lelaki lain. Wanita itu dikatakan menyalahguna kuasa sebagai anggota sukarelawan polis untuk memeras ugut lelaki warga asing terbabit, dan perbuatannya dirakam oleh rakan mangsa sebelum tular serta dikongsi 8,000 kali. Semata-mata kerana coklat dan air minuman bernilai RM50 di kedai serba Neka 24 jam, seorang pengawal keselamatan yang melakukan rompakan bersenjata kini berdepan hukuman penjara 20 tahun.
Tertuduh Muhammad Hafiz Abdul Rahim, 34 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Keruh Melaka pada Isnin. Sejurus pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan hakim. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan rompakan bersenjata menggunakan sebilah pisau lipat dan mengambil coklat serta air minuman hingga menyebabkan kerugian RM50 di kedai 7-Eleven Pandan Malim jam 6.20 petang pada 21 Januari lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 392 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan. Seorang pemilik kedai kasut didenda RM12,000 oleh Mahkamah Session Air Keruh Melaka pada Isnin selepas mengaku bersalah atas dua tuduhan memiliki 126 pasang kasut berjenama tiruan 3 tahun lalu. Tan Chuan Yong, 56 tahun, membuat pengakuan itu sejurus pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan hakim. Mengikut pertuduhan, tertuduh sebagai pemilik perniagaan didakwa mempunyai dalam kawalan untuk pembekalan 54 pasang kasut pelbagai saiz menggunakan cap dagangan palsu jenama Nike di premis perniagaan di Jalan Kilang jam 12.30 hari pada 29 Jun 2015. Pertuduhan kedua, tertuduh didakwa memiliki dalam kawalan untuk pembekalan 72 pasang kasut pelbagai saiz menggunakan cap dagangan palsu jenama Adidas di lokasi, waktu, tarikh yang sama. Pertuduhan kedua, tertuduh didakwa memiliki dalam kawalan untuk pembekalan 72 pasang kasut pelbagai saiz menggunakan cap dagangan palsu jenama Adidas di lokasi, waktu dan tarikh yang sama. Baiklah, sekian sahaja kalender jenayah minggu ini. Jangan lupa terus mengikuti kami dalam kalender jenayah untuk paparan berita menarik sebagai pengajaran dan panduan. Anda juga boleh salurkan maklumat mengenai apa sahaja kegiatan jenayah menerusi email kalenderjenayah@gmail.com. Sekian sahaja, saya Asriza Aris dan kru produksi kalender jenayah. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam hormat.